Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi kelas kita pada hari ini untuk cikgu ajar berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi saiz populasi di dalam satu ekosistem. Okey, daripada apa yang kamu nampak di sini dapat ditunjukkan bahawa ada beberapa faktor yang boleh mempengaruhi besar ataupun kecil populasi itu di dalam satu ekosistem. Okey, ada 4 faktor. Yang pertama adalah serangan penyakit. Yang kedua adalah kehadiran pemangsa. Yang ketiga sumber makanan dan yang keempat adalah perubahan cuaca. Bermaksud bila berubahnya empat faktor ini maka dia akan mengganggu saiz di dalam suatu populasi. Okey, faktor yang pertama adalah serangan penyakit. Okey, contoh cikgu bagi kat sini pernah berlaku dulu dekat negara kita iaitu serangan wabak sesama burung. Apa kesan dia? Apa yang kamu nampak sekiranya wabak penyakit itu datang ke dalam satu kawasan? Okey, sesama burung mengakibatkan kebanyakan ayam di kawasan situ telah dijangkiti penyakit dan mati. Kesan dia ialah apa? Dia mengakibatkan populasi ayam di area situ akan berkurangan. So, itu contohnya serangan penyakit. Datang penyakit mengakibatkan organisma tersebut akan mati. Kesan dia akan menurunkan atau mengecilkan saiz populasi. Okey, populasi haiwan dan tumbuh-tumbuhan akan menurun apabila diserang wabak penyakit. Contohnya macam cikgu cakap tadi, serangan wabak sesama burung. Ataupun yang kedua dalam gambar rajah 2.11 ni adalah berlakunya serangan penyakit mozaik tembakau, di mana daun-daun tembakau ini akan dihinggapi dengan penyakit tersebut. Okey, mengakibatkan populasi tembakau di kawasan situ akan automatically akan berkurangan. So, itu faktor yang pertama, itu serangan penyakit. Faktor yang kedua adalah kehadiran pemangsa. Kalau kamu tengok dalam gambar rajah ini kuda belang, ini singa. Bermaksud kalau sekiranya katakan dekat kawasan itu ada banyak sangat kuda belang. Bila 3-4 ekor singa masuk, apa jadi kepada saiz populasi kuda belang di kawasan situ? Automatically akan berkurangan kerana kebanyakan kuda belang akan dimakan oleh singa. Okey, so lagi banyak lagi banyak pemangsa datang dalam satu habitat atau dalam satu ekosistem mengakibatkan populasi organisma di kawasan itu akan semakin berkurangan ataupun berubah-ubah. Okey, so faktor yang ketiga pula adalah sumber makanan. Okey, kalau banyak makanan, automatically banyak populasi haiwan. Sikit makanan, semakin kecil populasi haiwan. Cikgu bagi contoh paling mudah pada kamu. Katakan di kawasan situ padinya tidak menjadi. Apa jadi kepada saiz populasi belalang? Automatically saiz populasi akan berkurangan. Itu maksud cikgu. Okey? Ataupun katakan di kawasan situ ada banyak sumber makanan yang telah dibuang. Contohnya di belakang kedai. So, populasi apa yang bertambah di situ? Populasi tikus. So, bergantung kepada sumber makanan. Okey? Dan faktor yang keempat pula adalah perubahan cuaca. Bila berlaku perubahan cuaca, panas ataupun kemarau yang berpanjangan mengakibatkan banyak tumbuh-tumbuhan akan mati. Bila tumbuh-tumbuhan akan mati, apa jadi kepada habitat haiwan? Habitat haiwan akan semakin pupus. Kesannya ialah banyak haiwan akan bergerak keluar ataupun haiwan juga akan mati dan mengakibatkan saiz populasi haiwan dan tumbuh-tumbuhan di kawasan itu akan semakin berkurangan. So, itu ada 4 faktor yang boleh mengganggu besar ataupun kecilnya saiz populasi organisma, haiwan dan tumbuhan di kawasan ekosistem tersebut. Okey, kita tengok pula kepada apakah perubahan yang boleh berlaku di dalam ekosistem kita. Ada banyak perubahan yang boleh berlaku. Okey, maksudnya bila berubah sesuatu benda di dalam satu ekosistem, kita nak tengok apa kesan dia. Okey, yang pertama, kekurangan bekalan air. Bekalan air berkurangan, kemarau berpanjangan, tanah menjadi kering, padi tak menjadi. Bila padi tidak menjadi, dia akan ganggu satu ekosistem sawah padi tersebut. Di mana dia akan ganggu siratan makanan yang ada di dalam ekosistem sawah padi. Itu faktor yang pertama, perubahan yang pertama. Perubahan yang kedua adalah migrasi. Pergerakan haiwan berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain disebabkan oleh berlakunya perubahan kepada iklim ataupun musim. Okay, contoh diberi dalam konteks kamu tu adalah seperti yang ada kat kawasan kita ni lah. Itu Kuala Gula. Okey, bermula pada bulan September sehingga bulan April, burung bangau kandi akan mula datang bermigrasi ke kawasan kita.
Bermaksud ada banyak sangat burung yang akan datang ke kuala gula tersebut. Apa kesannya? Mengakibatkan bilangan serangga akan semakin berkurangan. Bagaimana serangga-serangga tu? Semua serangga itu kemudiannya akan dimakan oleh bangau yang datang berhijrah ke kuala gula tersebut. So itu contohnya perubahan yang berlaku. Yang kedua itu migrasi. Perubahan yang ketiga pula adalah sekiranya berlakunya perubahan saiz populasi. Cikgu bagi contoh pada kamu. Katakan di dalam ekosistem ladang kelapa sawit, tiba-tiba ada banyak sangat burung hantu yang mendiami kawasan ekosistem ladang kelapa sawit. So, apa jadi kepada populasi tikus? So, automatically populasi tikus akan semakin berkurangan kerana disebabkan ada pertambahan populasi yang lain. So, itu maksudnya perubahan yang ketiga iaitu perubahan saiz populasi. Saiz populasi akan menurun atau meningkat disebabkan adanya perubahan kepada saiz populasi organisma yang lain.